Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan disembuhkan dari sakit. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ni akak tak nak ambil masa korang semua. Akak nak sampaikan dua kisah seram di mana kisah seram ni dikongsikan oleh dua orang subscriber. Jom kita bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sebelum akak mulakan dengan kisah yang pertama ni, akak nak maklumkan bahawa subscriber ni memang selalu sangat share kisah-kisah seram dengan Sisi. Terima kasih diucapkan kepada Kak Sarah atas perkongsian untuk kali ni. Kali ni Kak Sarah nak berkongsi kisah berkenaan tragedi sumpahan Tok Sidang yang pernah berlaku di sebuah daerah dalam Semenanjung Malaysia. Daerah tersebut terletak di kampung arwah suami Kak Sarah. Sumpahan yang berlaku tu telah meragut nyawa hampir 4 generasi Tok Sidang. Atau mudah kita faham, Tok Sidang ni juga dipanggil sebagai ketua kampung. Walaupun kisah berkaitan sumpahan tersebut tak adalah sepopular legenda sumpahan Mahsuri, tapi bagi orang-orang lama penduduk setempat di daerah tersebut sudah pastilah kebanyakannya tahu kisah tu kan. Dan bagi generasi baru, mereka mungkin tak pernah mendengar kisah ni kecuali diceritakan oleh datuk nenek mereka. Inilah yang diterima Kak Sarah korang, disampaikan dari satu generasi ke satu generasi. Kisah ni berlaku di sebuah perkampungan lama yang dikenali sebagai Kampung Tebuk Pulai. Kedudukan kampung tu lebih kurang 12 km dari Pekan Sabak Bernam, Selangor. Menurut salah seorang penduduk asal dari kampung tersebut yang dikenali sebagai Haji Salbani. Haji Salbani semasa ditemu ramah, dia mengatakan kisah sumpahan tu berlaku lebih kurang 6 dekad, kira-kira 60 tahun yang lalu. Memang dah lama sangat dah. Kata Haji Salbani lagi, peristiwa misteri berlaku bermula selepas penghijrahan beramai-ramai masyarakat Melayu berketurunan Jawa dari negara seberang ke kampung tersebut. Haji Salbani juga dia menceritakan sebelum kedatangan masyarakat Jawa sudah ada perkampungan yang lebih lama dekat kawasan tu. Dikatakan pada sekitar tahun 1920-an, seorang penduduk tempatan yang dikenali sebagai Tok Sidang Mat Yatim telah membuka kampung tersebut. Tapi kedatangan Jepun dan diikuti dengan kekejaman komunis menyebabkan perkampungan tersebut telah ditinggalkan. Ramai penduduk asal pada waktu tu telah dibunuh dan ada juga yang melarikan diri ke tempat yang lebih selamat. Manakala nasib Tok Sidang Mat Yatim ni tak diketahui dan tak diceritakan. Okey, diringkaskan cerita, setelah Jepun berundur dari Tanah Melayu pada tahun 1945 dan tamatnya zaman darurat pada tahun 1960, perkampungan tersebut dibuka semula. Pentadbiran kampung tu tak lagi dianggotai penduduk asal. Sebaliknya, diambil alih oleh orang-orang Jawa yang datang berhijrah ke kampung tersebut. Hal ini berlaku disebabkan majoriti penduduk asal dekat kampung tu dah tak ada. Kerana mereka ni dah berpindah ke tempat yang lain berikutan kekejaman Jepun dan komunis. Ada ramai yang dah lari lah.
Sewaktu di bawah pentadbiran orang-orang Jawa, kampung tersebut diberi nama Kampung Tebuk Pulai. Nama kampung tu diberikan bersempena sebatang pokok pulai yang tumbang dekat kawasan tu dan diketuai oleh seorang pemimpin yang dikenali sebagai Tok Sidang Mat Jana. Tok Sidang Mat Jana ni seperti yang digambarkan, orangnya tu seorang lelaki yang berani dan berpengaruh. Ketika kampung Tebuk Pulai tu di bawah pengaruh Tok Sidang Mak Jana tu, pelbagai aktiviti dilakukan sepertinya bermain kompang, pencak silat, tarian dan sebagainya. Maka meriahlah kampung tersebut pada ketika tu. Tak berapa lama kemudiannya berlaku kejadian yang aneh di kampung tersebut. Dikatakan kejadian aneh itu berlaku selepas seorang wanita yang tak dikenali muncul dan mengaku sebagai penunggu dekat kawasan kampung tersebut. Wanita tu menuntut hak dia sebagai penunggu di kampung tu sebab menurut wanita tu, itu kawasan aku, jangan lakukan perkara-perkara yang aku tak suka. Lebih kurang macam tu lah. Wanita tu memberi amaran supaya aktiviti kemasyarakatan dihentikan serta-merta kerana aktiviti-aktiviti tersebut telah mengganggu kawasan wanita tu. Selepas memberi amaran, dengan sekelip mata, wanita tu hilang dari pandangan. Mereka dah tak nampak dah kemunculan wanita tu. Maka kemunculan wanita misteri tu dah timbulkan banyak tanda tanya pada penduduk, termasuk Tok Sidang pada masa tu. Tapi Tok Sidang ni berani orangnya. Apa dia nak kisahkan sangat dengan amaran tu? Makanya kemunculan dan amaran wanita tu tak dihiraukan, tak diendahkan oleh Tok Sidang Mak Jana. Sebaliknya, Tok Sidang tu meneruskan aktiviti kemasyarakatannya tu seperti biasa, malah lebih rancak lagi. Boleh dikatakan hampir setiap malam korang diadakan aktivitinya tu berterusan. Marahlah wanita tu. Satu hari kampung tu gempar apabila Tok Sidang Mak Jana ditemui meninggal dunia secara tiba-tiba. Lebih mengejutkan lagi ketika mayat Tok Sidang dijumpai penduduk kampung, mulut dia dipenuhi dengan darah dalam keadaan tenganga. Yang anehnya, tak ada sebarang kecederaan ataupun luka yang ditemui pada badan Tok Sidang. Kematian tersebut sangat aneh. Sejak kematian Tok Sidang Mak Jana tu berlaku, ia telah menimbulkan pelbagai persoalan. Adakah Tok Sidang ni telah dibunuh atau sebaliknya korang? Tak lama selepas kematian Tok Sidang tersebut, pemilihan ketua kampung atau Tok Sidang yang baru diadakan semula untuk menggantikan Tok Sidang yang dah meninggal. Tapi apabila salah seorang penduduk dah dilantik sebagai Tok Sidang yang baru, kejadian yang sama berulang lagi. Tok Sidang yang baru tu pun ditemui meninggal dalam keadaan misteri. Sama juga keadaan kematian di mana Tok Sidang baru tu juga mengalami muntah. Dia keluarkan darah dekat mulut dia. Keanehan semakin jelas bila Tok Sidang yang baru tu badan dia sama juga, tak ada kecederaan langsung kurang. Malah jasadnya tu sangat sempurna, seolah-olah macam yang kecederaannya tu dari dalaman macam tu. Tak ada kaedah bedah siasat yang mampu merungkai kejadian pelik tu korang. Yelah, nak jumpa doktor pun memang tak adalah masa tu. Tahun bila tu tadi? Tahun 20-an kan? Yang ada pun tabik, bomoh. Tak ada pun yang tampil nak bagi sebarang pendapat ke, nak bagi sebarang kenyataan ke. Memang tak ada. Jadinya, ia kekal sebagai misteri. Dikatakan juga beberapa orang Tok Sidang yang dilantik seterusnya pun mengalami nasib yang sama ketika mereka menjalankan tugas. Mereka pun menemui ajal, muntah darah, sama juga. Semenjak tu, kejadian tersebut digelar sebagai sumpahan Tok Sidang dan dipercayai ada kaitan dengan amaran wanita misteri yang tiba-tiba lenyap selepas memberi amaran. Malah orang-orang dahulu mengatakan sumpahan tu belum berakhir. Maka
tak ada lagi Tok Sidang yang baru dilantik sebagai pengganti dan jawatan Tok Sidang tu dibiarkan kosong. Tak ada pun yang berani nak pikul tanggungjawab berat tu lagi. Maklumlah kan, ibaratnya macam memperdagangkan nyawa. Betul ke? Macam tu. Tapi korang, dalam sebuah kampung, kalau tak ada ketua, macam kucak kacir pula jadinya kan. Maka jawatan Tok Sidang telah diganti dengan jawatan pemangku Tok Sidang. Pemangku Tok Sidang lah yang menjadi tempat rujukan orang-orang kampung. Tapi yang ni lagi aneh sebenarnya. Aneh dan pelik. Pangkat pemangku Tok Sidang tak pula alami kejadian kematian mengejut. Tak ada pula berlaku muntah berdarah macam tu. Boleh faham tak? Maksudnya Tok Sidang je lah yang wanita tu marah sangat sebab degil juga. Yang lain-lain wanita tu tak marah. Itu pendapat akak lah. Sehingga hari ni tak dipastikan jawatan tu sama ada masih kosong ataupun dah ada pengganti yang menggalas jawatan tersebut. Dikatakan juga tak dipastikan kenapa kejadian aneh tu berlaku. Cuma orang-orang terdahulu percaya ada pantang larang yang perlu dipatuhi di kampung tersebut supaya tidak ditimpa perkara yang sama. Jadi langgar pantang menimbulkan kemarahan. Jadi macam itu apa yang dinyatakan. Kisah ni bukanlah bertujuan untuk kita ni nak percaya, tapi hanya sekadar perkongsian tentang kisah-kisah misteri yang berlaku di kawasan setempat. Ianya berlaku dalam masyarakat kita pada zaman dahulu. Sekian dari Kak Sarah untuk kisah yang pertama. Akak teruskan dengan perkongsian yang kedua dari subscriber. Subscriber ni dikenali sebagai Pak Abu. Ceritanya bermula pada tahun 2001. Semasa tu umur saya ni akak gelarkan sebagai Fuad, bukan nama sebenar tau. Masa tu Fuad berusia 5 tahun. Sedari umur dia 5 tahun lagi, Fuad ni selalu tidur dengan dengan nenek dia, minta maaf. Selalu dia temankan nenek dia sebab Fuad ni kesian dengan arwah nenek dia. Nenek Fuad ni tinggal seorang diri je kat rumah neneknya tu. Lagipun rumah nenek Fuad ni tak jauh mana pun dengan rumah keluarga Fuad ni. Jadi apa salahnya kalau Fuad tu selalu-selalu pergi jengukkan dan temankan neneknya tu. Nenek dia kan dah tak berapa nak sihat. Senang ceritanya, Fuad ni membesar dengan arwah nenek dia lah. Pada tahun 2002, nenek Fuad dah tak ada kaki sebelah korang. Sebab nenek Fuad mengalami penyakit kencing manis. Tak dapat nak selamatkan kaki nenek pada waktu tu. Dan kaki nenek memang kena potong lah. Semasa Fuad berusia dalam 5-6 tahun tu, dia selalu bermimpi ada hantu tau dekat rumah nenek dia. Umur sekecil tu memanglah agak biasa kot korang kalau mimpi pasal hantu kan. Orang selalu duk cakap main galak-galak sangat. Kang Iga kan orang duk kabur gitu dah. Jangan duk galak sangat gitu. Macam tu lah. Tapi apa yang dilalui Fuad ni lain macam sikit. Sebab dia mimpi macam-macam jenis hantu datang dalam mimpi dia. Boleh dikatakan hampir setiap malam Fuad alami mimpi yang menakutkan. Dan setiap malam jugalah nenek Fuad akan ajar dia baca surah Al-Fatihah, surah 3 Qul. Malah nenek turut ajar Fuad solat dan mengaji Al-Quran sekerap mungkin. Tapi yang peliknya kan korang, arwah nenek Fuad tu setiap malam tak pernah miss satu hari pun dia baca Al-Quran dan tak pernah dia tinggal solat. Tapi Fuad tetap juga sering mimpi hantu dekat rumah neneknya tu. Boleh dikatakan setiap malam Fuad akan menangis sebab dia takut. Ada satu malam tu nenek Fuad menjerit sekuat hati sebab ada sesuatu seperti lembaga hitam berbulu nak terkam nenek Fuad tu. Keesokan harinya, selepas kejadian tu, nenek Fuad panggil anak lelaki dia, iaitu Pakcik Fuad lah. Nenek Fuad ni minta Pakcik Fuad tu tengok-tengokkan apa sebenarnya yang mengganggu nenek dan Fuad tu.
Pakcik Fuad ni dia bolehlah berubat berkaitan dengan alam gaib ni. Dia ada kepakaran dia dekat situ. Pakcik Fuad ni dia cakap itu hantu raya. Itulah berbulu-bulu tu hantu raya tu. Lepas tu Pakcik Fuad ni dia adalah baca-baca ayat kan. Dia buat pendinding, dia lempar beras. Lepas tu dia lempar air yang dibaca oleh Pakcik Fuad tu. Macam tu lah. Pakciknya tu lempar dekat setiap dinding rumah. Lepas tu okeylah. Dalam masa sebulan dua, Alhamdulillah tak adalah gangguan untuk tempoh tersebut. Tapi Fuad tetap juga selalu mimpi hantu dekat rumah nenek dia. Bezanya kali ni Fuad mimpi hantu tu duduk dekat ruang dapur rumah nenek dia. Setiap kali Fuad mimpi, Fuad selalu tengok hantu-hantu tu marah dekat dia. Dan macam biasa jugalah, setiap kali Fuad bermimpi hantu-hantu tu memang dia akan menangis dan dia akan berada dalam ketakutan. Fuad tertanya-tanya arwah nenek dia ni ada membela ke? Itu apa yang dirasakan lah. Sebab orang selalu cakap nampak macam ni maknanya ada membela. Tak semestinya korang. Tak semestinya. Masa Fuad ni berumur 11 tahun pula, nenek Fuad meninggal. Innalillah. Fuad dia tengok masa arwah nenek dia tu nak meninggal, tak adalah nak nampak nazak sangat. Okey je, macam biasa je. Jadi fikiran dia rasa macam, yelah kalau orang yang ada saka ni kan dia susah nak meninggal, tapi dia tak boleh fikir macam tu. Tapi yelah budak, dia berfikir mengikut apa yang dia terlintas je. Tapi dia tengok nenek tu, Alhamdulillah nenek meninggal dalam keadaan yang sangat baik, sangat sempurna. Lepas tu Fuad dia yakin nenek dia tak ada bela, tak ada dah. Tak ada memilih saka, tak ada membela. Tapi Fuad ni, dia nak share dekat sini masa dia berumur 11 tahun sampailah dia umur 25 tahun, mimpi hantu tu tetap juga ada. Melarat-larat-larat sampai dia di umur seumur itu kurang. Boleh dikatakan sebulan 3-4 kali jugalah dia akan bermimpi benda pelik. Hantu dalam mimpi dia tu tetap hantu yang sama. Hantu berbulu, hantu yang badan besar, hantu warna hitam. Paling anehnya, Fuad ada bermimpi nenek dia sakit. Semasa nenek dia tu sakit, nenek dia tu dijaga oleh hantu-hantu yang selalu ada dalam mimpi-mimpi dia. Itu mimpilah, bukan realiti. Tapi nenek Fuad tak cakap. Bila nampak Fuad dalam mimpi tu, apa pun memang nenek dia tu bagi tahu itu bukan nenek ibu dia punya. Maknanya dalam mimpi pun nenek dia nafikan. Fuad takut bila tengok nenek dia tu dikelilingi oleh hantu-hantu tersebut. Itu mimpi Fuad aja, bukan realiti tau korang. Kalau Fuad bermimpi hantu, dia rasa sangat takut. Dia boleh terbangun dengan sendiri, dia boleh bercakap dalam mimpi dia tu. Dia boleh bercakap-cakap, macam dia bercakap dengan hantu-hantu tu, bercakap dengan nenek dia tu. Ini semua mimpi. Aku nak bangun dari mimpi buruk ni. Bila Fuad sedar, dia dalam mimpi Fuad terus terbangun. Itu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada Fuad ni. Dia takkan terus hanyut dalam mimpi tersebut dan taklah meracau semasa dia tidur, sebab dia boleh tahu wa imam masa dia dalam mimpi pun dia tahu dia sedang bermimpi. Maksudnya kalau kita terbangun, kita akan cakap lah, oh aku mimpi rupanya. Tapi Fuad ni lain. Dia dalam mimpi pun dia boleh tahu, aku sedang bermimpi. Sambung pula cerita pasal mimpi arwah nenek Fuad. Mana mimpi dia tadi kan. Kalau tak tidur pun kira tak bermimpi lah kan. Andai kata Fuad teringat pasal mimpi tersebut, bulu roma Fuad ni akan berdiri. Dan Fuad akan mengalirkan air mata. Dia akan menangis sebab dia takut korang. Dan pernah sekali, kalau tak silap dia lah, tahun 2021 baru sangat lagi, dia bermimpi pasal hantu dekat rumah nenek dia tu. Bila dia terkejut je dari mimpi, dia merangkak keluar dari bilik, dia akan cari mak dia. Dia akan peluk mak dia sebab dia terlalu takut. Kalau tahun 2022 maknanya umur dia memang dah besar dah sangat dewasa. Fuad pun masa tu dia tanyakan mak dia, arwah nenek ni ada membela hantu ke mak? Ada ke? Mak Fuad cakap, tak ada. Nenek cukup taat kepada agama Allah. Mak Fuad ni cakap, itu mungkin saka dari Tok Nyang dia.
atau mungkin dari tapak rumah nenek dia tu. Apa yang buatkan Fuad ni merangkak keluar dari bilik cari mak dia masa dia mimpi hantu tu? Sebab dia sangat yakin pada malam tu, dalam pukul 2 pagi lebih kurang macam tu lah, Fuad ada rasa benda yang berkaitan dengan rumah nenek dia tu sejenis syaitan tau. Dia dapat yakin mereka ada sekeliling dia, cuma dia je yang tak nampak. Tambah pula mak Fuad ni setiap kali buka pintu bilik, mak nampak Fuad tidur atas katil dalam bilik dia, sedangkan itu bukannya Fuad. Fuad tak ada kat rumah pada masa tu. Macam tu lah apa yang dijelaskan oleh Fuad. Maknanya banyak kali mak dia tu nampak Fuad tu macam tidur atas katil, tapi tu bukan Fuad. Dia menyerupai Fuad tau korang. Lepas Fuad balik rumah malam, mak dia akan cakap, dah yang ada dalam bilik tu siapa yang tidur? Tadi mak nampak kamu yang tidur. Situasi macam ni lebih kurang banyak kali jugalah mak Fuad lalui. Mak Fuad sangkakan Fuad yang tidur atas katil dalam bilik dia, tapi bukan Fuad. Memang betul-betul menyerupai sebiji setempek dengan Fuad. Ketinggian, wajah, warna kulit sama. Setiap kali mak Fuad ni tanya macam tu pada Fuad, tadi bukan kamu ke yang baring dekat bilik? Fuad hanya senyum je sebab dia dah dapat rasa dah itu salah satu dari hantu yang dia mimpikan tu. Fuad tertanya pada diri dia sendiri, kenapa dia takut sangat dengan mimpi tersebut? Sedangkan pengalaman dia dah banyak. Dia pernah jumpa hantu yang tak jejak dekat tanah. Dia pernah jumpa hantu yang berkafan kain putih. Hantu yang tak ada kaki, tak jejak tanah, tak ada kaki lah kan. Dan banyak lagi macam-macam jenis hantu yang Fuad pernah jumpa. Itu yang dia jumpa. Dia tengok real. Tapi yang dalam mimpi tu jugalah yang dia takutkan. Itu yang dia pelik. Kenapa yang dalam mimpi tu juga yang dia takutkan? Ada kalanya korang, Fuad pernah bermimpi hantu. Bila Fuad celikkan mata, hantu tu dah ada depan mata dia. Cuba korang imaginekan hantu yang ada dalam mimpi dia tiba-tiba muncul depan mata dia. Fuad pernah sumpahkan dan makikan hantu tersebut tau. Sebab dia terkejut. Yang di dalam mimpi keluar jadi nyata, tapi tu bukan hantu dari rumah nenek dia lah. Apa yang dirasakan lah. Bukan. Fuad dah terbiasa dah tengok hantu-hantu depan mata dia. Ada sixth sense lah maksudnya. Istilahnya macam hijab dia terbuka dan dia cepat nampak sesuatu. Tapi antara hantu yang real depan mata dengan hantu yang dalam mimpi rumah nenek dia tu, dia lagi takutkan mimpi hantu tu. Mimpi hantu kat rumah nenek dia. Sampai ke hari ni, kalau dia lalu depan rumah nenek dia tu, dia takkan pandang. Sebab kalau dia pandang rumah tu je, dia tiba-tiba jadi takut. Sampailah umur Fuad 27 tahun pun, dia stay takut lagi dengan rumah nenek dia tu. Tapi kan masa Fuad umur 25 tahun, iaitu pada tahun 2021, dia bermimpi benda yang sama. Kali ni Fuad cuba kuatkan diri dalam mimpi dia. Dia lawan hantu tersebut dalam mimpi dia. Dia cakap, aku dah penat, kau pergi matilah. Diikuti Fuad, dia menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semasa Fuad menyebut Allahu Akbar tu, dia menghembus kepada hantu tersebut yang seperti sedang hulur tangan dekat dia. Marilah, macam tu. Kira macam Fuad ni menolak lah. Alhamdulillah, selepas dari tu Fuad dah tak mimpi dah hantu-hantu tu lagi. Tak ada dah dia nak takut ataupun dihantui hantu-hantu tu semua lagi. Bayangkanlah, dari tahun 2001 sampai tahun 2021 mimpi tu menghantui hidup Fuad. Punyalah tak tenteram Fuad dalam tempoh yang lama tu. Tapi rumah arwah nenek dia, sampai ke hari ni Fuad tetap takut bila pandang. Macam trauma sangat korang. Itu je apa yang Fuad nak kongsikan. Luahan hati seorang lelaki yang dihantui mimpi berulang-ulang kali tanpa terjawab persoalan. Kenapa dia mimpi hantu-hantu tu? Kenapa hantu-hantu tu duduk dekat rumah nenek dia? Kenapa mesti Fuad? Kenapa tak orang lain yang laluinya? Sekian untuk kisah yang kedua.
Sekian saja 2 kisah yang dikongsikan oleh subscriber. Akak ucapkan jutaan terima kasih kepada Kak Sarah dan Pok Abu kerana sudi berkongsi kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak minta kat sini yang tak elok jangan ikut, kita buat banyak pahala tuan korang. Terima kasih kepada korang juga kerana setia mendengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.